Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, beserta dengan akhlak yang mulia yang sesuai dengan sunnah baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku itu dibangkitkan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Selasa yang ketiga, anjuran Masjid Ibn Abbas, Taman Ibu Kota, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Muhaddir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita akan masuk ke bab yang baru, ya. Bergerak dari bab yang ke-10 masuk ke bab yang ke-11 di muka surat 236, iaitu tajuknya satu perkataan saja, kubur. Itu tajuk bab yang ke-11, kubur. Apa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhaddir adalah membincangkan amalan-amalan yang dilakukan oleh umat Islam, ya, khususnya oleh masyarakat Melayu di kuburan, lalu dinilai dengan neraca ilmu, yakni dinilai berdasarkan dalil-dalil Quran dan hadis serta pandangan para alim ulama, kerana telah tersebar di kalangan masyarakat kita ini perbandingan ini dengan memberi gambaran bahawa amalan-amalan yang biasa kita lakukan di kuburan, ya, berkaitan dengan lepas kematian di kuburan dan sebagainya, itu hanya dianggap sebagai adat orang Melayu, ya, bukan sunnah. Jadi kata mereka, orang Melayu kalau dikubur macam ni, 1, 2, 3, 4, 5. Padahal sunnahnya macam ini, ikut Nabi SAW. Jadi apabila disebarkan senarai demikian, sebahagian dari umat Islam merasa keliru. Jadi sebenarnya apa yang kita buat selama ni tak boleh ke macam mana? Ya, haram ke kita buat? Kena kita tinggalkan amalan tu atau macam mana? Jadi yang pertama yang disentuh oleh Al-Fadhil Ustaz Muhaddir adalah amalan menabur bunga di atas kubur. Ini biasa, ya, di dalam masyarakat kita biasa
Selesai kebumian, ditaburkan bunga di atas perkuburan. Soalan, apakah hukumnya menabur bunga di atas kubur selepas pengkebumian? Jawapan, ia dibolehkan, bukan wajib. Tak mau buat pun tak masalah. Selepas ke bumi tak ada tabur bunga, tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau ditabur bunga tidaklah sampai haram, sampai dikatakan bid'ah, dalalah, sesat, tak ikut Nabi dan sebagainya. Jadi hukum boleh ini dalam bahasa Arab disebut mubah ataupun jaiz, boleh, dibenarkan, yajuz. Malah selain daripada bunga, tak semestinya bunga. Pelepah, ya. Kalau di negara Arab, pelepah tamar. Kalau di negara kita mungkinlah pelepah kelapa, pokok lah, ya. Ataupun ranting-ranting yang basah, bukan ranting yang kering, ya. Ranting-ranting yang masih basah dan segar pun boleh digunakan. Ini baru cerita hukum. Maka masyarakat kita sekarang sudah biasa bertanya dalil. Berbeza dengan masyarakat 30-40 tahun yang lalu, rata-rata mereka berpada dengan tanya hukum saja, Ustaz. Ustaz, apa hukum tabur bunga atas kubur? Kata Ustaz, boleh, tak ada masalah. Oh, terima kasih Ustaz. Ya, selesai. Tetapi masyarakat kita sekarang, masyarakat yang terdedah dengan banjiran maklumat, dengan internet, dengan Facebook, ya, dengan YouTube, maka ramai sudah ingin tahu dalil. Oh, boleh. Apa dalil Ustaz? Baik. Dalil pertama daripada ayat suci Al-Quran, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taghabun ayat 1. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah Taala apa sahaja yang ada di langit dan apa sahaja yang ada di bumi. Jadi daripada ayat suci Al-Quran ini difahami bahawa makhluk, bukan saja manusia. Kalau manusia kita tahu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tadi pun kita tasbih lepas solat. Jadi manusia kita dah tahu bertasbih kepada Allah. Malaikat juga kita tahu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi adakah haiwan juga bertasbih kepada Allah? Adakah seumpama tumbuh-tumbuhan juga bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi keterangan daripada ayat suci Al-Quran ini difahami bahawa apabila dikata yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, maka ini menunjukkan secara umumnya makhluk-makhluk Allah ini walaupun tidak seperti manusia, sama hanya haiwan sahaja, hanya tumbuhan sahaja, itu bertasbih kepada Allah Ta'ala, tapi dengan tasbih mereka lah. Tak adalah kita dengar di tepi pokok tu subhanallah, subhanallah, atau kita dengar kucing atau kambing subhanallah, subhanallah. Tidaklah. Tapi tetap mereka tu bertasbih dengan cara mereka. Habis apa kaitan pula dengan tabur bunga? Tasbih lah Ustaz. Yang cerita tabur bunga ni apa hal pula? Keterangan. Dengan menaburkan bunga di atas kuburan adalah diharapkan agar ia boleh memberi manfaat kepada mayat dengan berkat tasbih oleh bunga-bunga tersebut kepada Allah Ta'ala. Jadi dia punya tempat pertimbangan itu adalah tasbih itu, bukan bunga itu, bukan dahan ranting itu. Sebab itulah disebut di sini ranting-ranting yang basah dan segar, bukan ranting-ranting yang telah mati, bukan. Apa lagi sandarannya sehingga kan disangkakan bunga-bunga, ranting-ranting yang basah dan segar ini dengan tasbih itu memberi kebaikan kepada mayat itu. Apa dia punya sandaran dia? Tasbih lah. Ya, tapi apa kaitan pula dengan bagi manfaat? Itu disokong oleh hadis. Sebab itu dalil dalam agama kita ni yang paling utama Quran dan hadis. Bukan Quran saja, bukan hadis sahaja. Quran dan hadis. Ada kalanya ayat Quran diterangkan oleh hadis, ada kalanya ayat Quran dikhususkan oleh hadis, ada kalanya ayat Quran diikat oleh hadis dan sebaliknya. Ada kalanya apa yang dalam hadis kita jumpa keterangan dalam Al-Quran. Apa yang umum dalam hadis dikhususkan dalam Al-Quran.
apa yang bebas begitu sahaja dalam hadis diikat dalam Al-Quran. Jadi ini dua sumber hukum yang utama yang dengan itulah kita itu mengambil kefahaman. Jadi bukanlah bila para ulama mengatakan harus, itu sesuka hati mereka saja. Jadi kadang-kadang orang kita jadi sempit. Bagi dia sumber hukum tu hanya perbuatan Nabi SAW sahaja. Perbuatan Nabi sumber hukum tidak dinafikan. Apa yang Nabi SAW buat sumber hukum. Tetapi bukan makna itu sahaja. Jadi bila dia kata oh Nabi tak ada pun tabur bunga atas kuburan, tidak semestinya direct perbuatan Nabi itu sahaja sumber hukum. Jadi difahami pertama daripada ayat suci Al-Quran, makhluk-makhluk Allah ni walaupun binatang dan tumbuhan bertasbih. Tapi jangan disalahgunakan pula. Ada kami berbincang dengan sekumpulan orang-orang yang terpelajar, tapi mereka ini menolak amalan al-istighasah bil awliya'i was salihin ba'da wafatihim. Mereka menolak kita itu meminta tolong kepada para wali, meminta tolong kepada orang soleh selepas daripada kematian mereka. Bukan menyembah. Kalau menyembah kita sepakat. Sembah apalah saja selain daripada Allah Ta'ala. Jangan kata wali orang soleh. Sembah Nabi pun haram dan syirik. Sembah malaikat juga haram dan syirik. Tapi di sisi kita ahli sunnati wal jamaah meminta tolong bukan berarti menyembah. Itu yang mereka kena faham. Ya? Jadi, tapi mereka menolak. Mereka kata kalau nak minta tolong dengan wali dan orang soleh boleh. Masa mereka hidup, mintalah tolong. Pergi jumpa orang soleh kata, Tuan Lebay, Tuan Haji, tolong doakan saya. Boleh, sebab mereka hidup. Tetapi kalau mereka mati, dah jadi syirik. Ini sangat keliru. Kerana mereka bercakap tidak berdasarkan neraca ilmiah. Kalau mereka ukur dengan neraca ilmiah, mereka akan faham syirik itu dalam bahasa mudahnya menyemutukan Allah Ta'ala. Apa makna menyemutukan Allah Ta'ala? Dalam bahasa lain, menuhankan selain daripada Allah. Lain daripada Allah ada juga Tuhan. Malaikat juga Tuhan misalnya. Nabi juga Tuhan. Itu syirik. Jangan kata batu, kayu, pokok, busut dan sebagainya Tuhan. Itu lagi syirik lah. Ya, yang mulia. Malaikat makhluk yang mulia. Tidak ada buat dosa. Para Rasul makhluk yang mulia. Tetapi atas nama menyembah selain daripada Allah, haram, syirik, pelakunya menjadi kafir, berdosa besar, akan kekal dalam neraka kalau mati tidak sempat bertaubat kembali kepada agama Islam. Macam itu. Tetapi adakah meminta tolong kepada orang mati syirik? Kalau kamu kata ya syirik, berarti meminta tolong kepada orang mati adalah menuhankan orang mati. Kalau begitu, meminta tolong kepada orang hidup adalah menuhankan orang hidup. Kamu kata boleh. Menuhankan orang hidup juga tak boleh. Syirik. Kalau ada orang menyembah orang yang masih hidup, sebagaimana berlaku kepada Fir'aun, berlaku kepada Namrus, berlaku kepada Ayah Pin, berlaku kepada orang nama Harun, mengaku Tuhan, pengikut-pengikut dia menuhankan mereka ketika mereka masih hidup. Tetap itu syirik. Tetap mereka itu jadi kafir kerana menuhankan orang hidup. Maka dia kena konsisten. Kalau memang istighasah dengan wali-wali telah meninggal dunia itu adalah syirik, berarti istighasah meminta tolong itu adalah menuhankan orang mati. Berarti istighasah dengan orang hidup menuhankan orang hidup. Dua-dua tak boleh. Maka dia kena kembali kepada pegangan ahli sunnati wal jamaah bahawa menuhankan itu tidak sama dengan meminta tolong. Meminta tolong kepada makhluk boleh dengan syarat tidak menuhankan makhluk ketika meminta tolong. Macam mana boleh menuhankan makhluk ketika meminta tolong? Iaitu ketika mana beriktikad ta'thir. Ta'thir bahasa Arab ya, athara yu'assiru, ta'thiran. Iaitu beriktikad makhluklah yang memberi bekas. Makna kata doktor yang masih hidup, kita sakit dah lama tak sembuh, dengar-dengar kata doktor ni doktor pakar. Kalau penyakit kita tu dah biasa orang lain sembuh. Dan kita pergi jumpa doktor. Doktor, saya ni sakit sekian bagian-bagian dah banyak tahun. Ya, saya minta tolong doktor, tolonglah sembuhkan penyakit saya ni. Ya.
Jadi persoalan, adakah jadi syirik? Jadi syirik ya kalau ketika mana dia meminta tolong kepada doktor, iktikad dia itu memang doktor yang menyembuhkan, bukan Allah. Doktor dengan dirinya sendiri menyembuhkan. Kan kita orang Islam selalu, kita ni usaha ikhtiar je lah. Allah yang menyembuhkan. Karena doktor yang cakap macam itu. Doktor sendiri, orang Islam, dia bagi ubat, dia kata, Tuan Haji, ini obat ni makan macam ni. Tapi itulah Tuan Haji ya, kita usaha saja, yang bagi sembuh Allah. Doktor pun cakap macam itu. Jadi kalau begitu tidak syirik. Macam mana kita nak tahu dia iktikad macam mana? Jawabnya, kita tidak tahu apa yang ada dalam hati orang. Habis kita nak putuskan macam mana Ustaz? Syirik ke tak syirik? Maka kita melihat kepada qarinah, melihat pada indikasi. Apa indikasi dia? Dia ni orang Islam, orang yang bertauhid. Maka bila diminta tolong dengan makhluk, tentulah sebagai sebab musabab saja. Bukan makna dia yakin makhluk yang beri. Kecuali kalau qarinah itu dialih, sebab dia zahirkan yang sebaliknya. Selagi dia tidak zahirkan, kita tengok yang zahir orang Islam, tak ada syirik. Walaupun dia kata, Tuan doktor tolonglah sembuhkan penyakit saya, kita kata itu hanya percakapan zahir, tapi maksud dia, usahalah doktor, moga-moga Allah sembuhkan saya. Ya. Tapi katalah dia luahkan. Satu orang sudah sembuh daripada penyakit, kita pun ucapkan tahniah kepada dia. Kita kata tahniahlah Tuan Haji. Ya. Oh dah sihat dah Tuan Haji. Saya ingat lagi 2-3 tahun lepas Tuan Haji teruk. Ya. Sekarang saya lihat dah sihat betul. Tahniahlah Allah dah sembuhkan penyakit Tuan Haji. Lalu dia jawab apa? Dia kata, mana ada Allah sembuhkan penyakit saya? Saya 3 tahun sakit, tiap-tiap malam saya berdoa kepada Allah, tak sembuh pun. Saya pergi dekat doktor pakar, seminggu je berobat dah sembuh. Doktor yang sembuhkan saya, bukan Allah. Bila dia dah zahirkan percakapan macam itu, barulah kita tahu bahawa dia mengiktikad memang doktor yang sembuhkan, bukan Allah. Maka ketika itu syirik. Walaupun doktor masih hidup, syirik. Jadi syirik tak syirik bukan bergantung al-mustaghatsu bihi, yang kita minta tolong dengan dia itu hidup atau tidak hidup. Kalau lihat pada hakikat, hidup tak hidup sama-sama, tak boleh buat apa. Betul ke Ustaz? Betul lah. Dalam Quran ada cerita, Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak milik untuk diri aku sendiri sebarang manfaat atau mudarat. Bila tu Nabi tak milik apa-apa tu? Masa Nabi SAW masih hidup. Allah SWT tahu masa Nabi masih hidup, aku tak milik apa-apa. Nak bagi manfaat pun aku tak boleh. Nak talak mudarat pun aku tak mampu. Itu apa tu? Itu hakikat. Takkanlah Nabi SAW tak bawa manfaat. Takkanlah Nabi SAW tak boleh tolak mudarat. Boleh atas dasar asbab. Sambung lagi ayat tu. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah. Kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Bila Allah kehendaki, Nabi SAW menjadi sebab manfaat yang banyak. Bila Allah Ta'ala kehendaki, Nabi SAW menjadi sebab menolak kemudaratan yang banyak. Memadailah Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu kecuali menjadi rahmat kepada siapa? Orang Islam sajakah? Tidak, menjadi rahmat kepada sekian alam. Termasuk orang kafir, termasuk binatang, termasuk tumbuhan. Maka sebagai sebab, Nabi SAW Allah jadikan sebab manfaat dan juga sebab menolak mudarat. Jadi faham yang itu. Lalu mereka yang tidak faham, mereka itu bertaklid secara membuta tuli, mengatakan bahawa istighasah bil amwat syirkun akbar mukhrijun anil millah. Siapa yang minta tolong dengan orang mati, walaupun wali, walaupun nabi, itu syirik yang besar yang menyebabkan pelakunya itu terkeluar dari Islam jadi kafir. Lalu saya bertanya, ini kejadian sebenar, ini diskusi mesyuarat yang berlaku. Saya bertanya, ada tidak dalil yang mengharamkan istighasah dengan orang mati? Sebab begitu serius kan, jadi syirik, jadi apa? Ada tak dalil? Jadi yang saya tanya, dia menjawab, dalil banyak dalam Quran semua. Banyak kata dia. Jadi saya kata kalau macam tu, tolong beri satu dalil. Sampai habis mesyuarat, tak boleh bawa. Tapi dia kalih kod lain.
Ini cerita sebenar, the untold story. Bukan the unsold story. The unsold story kita tak boleh nak jual. The untold story, ya, cerita di sebalik tabir. Jadi apabila begitu keadaannya, tak boleh bawa dalil, lalu yang berkenaan tanya. Sebab kita kata tak syirik, minta tolong dengan wali dengan syarat iktikad kita Allah yang beri, bukan wali yang beri. Kalau kamu iktikad wali yang beri bukan Allah, syirik. Tak kisahlah wali hidup ke wali mati, sama je. Lalu kata dia, kalau macam tu, bolehlah kita pergi kat pokok. Dia yang kata, lah saya yang kena. Sebab benda tu di belakang tabir, ikut siapa nak story macam mana. Ya, wallahi, yang mula-mula keluarkan cerita minta tolong dengan pokok adalah orang yang berkenaan, yang tak sama pendirian dengan saya. Dia kata kalau lagu tu, bolehlah kita pergi kat pokok, kita kata wahai pokok, tolonglah saya. Jadi saya jawab, istighosah tidak disyariatkan macam tu. Bukan kata kita kata boleh istighosah tak tolong dengan pokok, bukan. Dia kata tak. Dengan iktikad Allah yang beri, bukan pokok yang beri. Dia tekan kot tu. Jadi saya kata bolehlah daripada sudut tidak syirik. Daripada sudut itu sesuatu yang disyariatkan, tidak. Macam mana pula tu? Tak syirik tapi tak boleh. Kita ambil contoh mudah. Tapi dalam syarat tu tak adalah dialog ni. Sebab dia duk tekan. Dia nak kata kaitannya kat sini lah. Dia tahu tak boleh pula. Pokok duk tasbih tak ada dosa apa. Jadi bagi dia, oleh kerana pokok ada tasbih dan pokok bukan mukallaf, tak ada dosa lah. Kan? Makanya samalah pokok dengan wali. Ini namanya qiyas ma'al fariq. Analogi yang ada perbezaan. Kita tahu kata boleh minta tolong dengan wali itu kerana ia adalah asbab. Adakah pokok Allah jadikan sebab pertolongan dengan cara kita pergi minta macam itu? Kan tidak. Memang pokok ada manfaat, tapi bukan dengan cara kita pergi dekat pokok, wahai pokok tolonglah saya, bukan. Kita pergi berteduh bawah pokok dapat manfaat, boleh. Kita ambil buah daripada pokok atau kita tebang buat kayu, buat rumah, bolehlah. Itu cara kita itu mengambil manfaat atau beristi'anah bil asjar. Bukan isti'anah dengan makna kata menyeru pokok tu minta tolong. Jadi kita terangkan, kawan saya cuba terangkan juga, kata dia tak boleh, pokok lain ni lain ya. Akhirnya keluar dalam ceramah dia kata pokok ni dengan pokok pun boleh minta juga. Astagfirullahalazim. Jadi orang duk terus lah, ustaz ni dia ni ahli bid'ah. Dengan pokok pun dia kata suka minta, dia pun minta dengan pokok. Saya kan dah kuliah lama. Masuk dalam YouTube pun dah banyak tahun dah, dalam Facebook. Cuba bawa satu kuliah saya yang saya menyuruh orang minta tolong dengan pokok. Kenapa asal difitnah kamu telan? Kamu kata tabayyun. Kenapa kamu tibayyun dulu? Bila kena tu kamu tabayyun Ustaz. Apa ni tak tabayyun? Okeylah. Awak bila kena kat orang lain hang tibayyun terus. Awak tak tabayyun. Saya sampai kata mohonlah yang berkenaan kalau boleh rilislah video tu sepenuhnya. Jangan buat fitnah macam tu. Biar orang dengar betul-betul apa dialog yang berlaku. Kami yang duk nak kata tak boleh. Tapi kalau kamu tekan dengan perkataan di i'tiqad Allah yang beri kesan, bukan dia, ya tak syirik lah. Contohnya begini. Ini basic akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya? Iaitu usul ikhtiar sebab musabab tidak memberi kesan. Okay. Apa usul ikhtiar? Ya, kita ambil nasi, kita suap dalam mulut. Ya, itu usul ikhtiar kita. Adakah memberi kesan, yakni dengan usul ikhtiar itulah kita jadi kenyang? Hakikatnya tidak. Yang bagi kenyang adalah Allah. Bahkan sebab musabab nasi itu kan sebab kepada kenyang. Apa sebab? Benda yang berlaku dahulu. Cause. Apa musabab? Benda yang berlaku kemudian. Effect. Jadi it's just a causal connection between cause and effect. Itu saja. Because kita observe macam tu yang selalu berlaku. Lepas makan nasi kenyang, lepas makan nasi kenyang. So kita kaitkanlah makan nasi dengan kenyang. Tak ada masalah. Itu perkataan asbab. Itu perkataan usul dan ikhtiar. Tetapi kalau bercakap tentang hakikat, tak boleh kita mengatakan nasi dengan dirinya lah mengenyangkan. Bukan Allah.
Itu ada akidah macam tu, namanya akidah Qadariyah. Dia kata Allah cipta nasi, memang sifat nasi itu mengenyangkan. Bukan Allah yang mengenyangkan, nasi yang mengenyangkan. Kalau Mu'tazilah, Allah ciptakan nasi, Allah ciptakan pada nasi satu kekuatan. Dengan kekuatan Allah ciptakan itulah al-quwwatul muda'ah, maka nasi itu mengenyangkan. Dua-dua tu akidah yang bid'ah. Habis akidah yang sunnah macam mana? Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan nasi, Allah juga yang menciptakan kenyang. Sekira-kira kalau Allah Taala kehendaki, boleh saja Allah jadikan seseorang itu kenyang tanpa nasi. Sekira-kira boleh saja Allah jadikan satu orang tu tak kenyang-kenyang walaupun makan nasi. Tapi itu namanya apa? Nadir, jarang-jarang. Yang selalu makan nasi kenyang, tak makan lapar. Itu namanya perkaitan adat, perkaitan kebiasaan. Hukumnya hukum adat boleh berbeza. Berbeza itu namanya luar biasa. Khariq lil adat, mencari adat. Mukjizat boleh jadi, karamah boleh jadi, ya, sihir, istidraj juga boleh jadi, benda-benda pelik. Tak mesti pelik itu betul. Boleh jadi yang pelik itu buat amal sihir, boleh jadi yang pelik itu berkawan dengan jin syaitan, boleh jadi. Tapi yang nak ceritanya adalah yang syirik mengiktikadkan kesan pada makhluk. Itu syirik. Tapi kalau usul ikhtiar tak ada masalah. Lalu satu orang dia mengiktikadkan bila dia makan nasi, nasi yang mengenyangkan. Syirik atau tidak? Syirik. Dia makan nasi tapi dia tahu itu hanya usul ikhtiar, dia yakin Allah yang mengenyangkan. Syirik atau tidak? Tidak syirik. Satu orang dia makan babi, daging babi. Dia yakin yang mengenyangkan adalah Allah. Syirik atau tidak? Tak syirik. Boleh ke makan daging babi? Tak boleh. Itu poinnya. Tetap makan daging babi itu haram. Tapi kalau kamu berbincang syirik ke tak syirik, ya tak syirik lah. Sebab dia i'tiqad Allah yang mengenyangkan. Oh, ustaz ni kata boleh makan daging babi. Kan lain. Kamu tadi tanya, ya, orang tu pergi pada pokok, minta kepada pokok dengan i'tiqad Allah yang beri. Maka jawapannya dia tak syirik. Tapi adakah disyariatkan? Awal-awal kan kami dah jawab, tidak disyariatkan begitu. Jadi masih tanya lagi, dalam dialog pun tanya. Ya, bolehlah kita pergi kat Hajarul Aswad, pergi minta dengan Hajarul Aswad. Tak bolehlah, itu tidak masyru'. Itu namanya bid'ah. Ya, tetapi kalau kamu bercakap tentang i'tiqad, apa saja kalau i'tiqad taksir, syirik. Kalau i'tiqad Allah yang memberi kesan, tidak syirik. Tapi sesuatu yang tidak syirik, tidak semestinya dia syariatkan. Boleh jadi bid'ah, boleh jadi haram. Jadi kena fahamnya itu. Jadi semata-mata pokok bertasbih tidak berarti boleh minta dengan pokok. Tolong perbetulkan ya. Orang-orang yang dengar kuliah ni tolong perbetulkan. Kalau yang sudah tertelan fitnah itu dan mahu minta maaf, saya maafkan, tak ada masalah. Tapi yang masih berdegil, tak kisahlah, aku tak suka ustaz aku ni. Kita troll dia. Kata dia ni suruh orang minta tolong dengan pokok. Dia ni orang yang mengamalkan minta tolong dengan pokok. Maka tanggung sendiri akibat buruk daripada menyebarkan fitnah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Tak suka saya tak ada masalah. Nak bangkang saya silakan. Ya, kalau nak berdebat berhujah, kalau saya mampu dan saya rasa ada kebaikan, boleh. Tapi kalau nak fitnah, tak boleh. Saya pernah saman YouTuber Syahabuddin ya, yang suka react. Dia react, dia hentam, okey. Biar once dia cross the line kepada menfitnah, mengatakan saya dan Dr. Hafiz Soroni membuat kempen membela hadis palsu, ya saya saman. Bukan nak saman tu, kita bagi offer. Minta maaf lah, tak betul yang kamu cakap tu. Dia kata betul. Kita buat dialog lah, kita bincang. Dialog. Tak mau juga minta maaf. Terpaksalah kami engage lawyer. Saman. Alhamdulillah lepas saman, orang kata akai balik. Ada akai. Baru dia mau minta maaf. Consent judgment. Ya. Penghakiman persetujuan tu penghakiman. Ada pula yang kata, oh, tu tak dibicarakan, tak didapati bersalah. Bukan bang. Bila kes civil, boleh bincang dan boleh bersetuju pada penghakiman. Penghakiman persetujuan ke penghakiman mahkamah ke penghakiman. Mana awak didapati memfitnah dan awak diarahkan minta maaf. Selesai. Jadi bab fitnah yang disebarkan kononnya Ustaz Engku ni
mengamalkan meminta tolong kepada pokok atau menyuruh atau membolehkan minta tolong kepada pokok, itu fitnah. Jadi yang buat fitnah sila bertaubat. Anda tahu anda siapa. Anda ada dalam mesyuarat tu, anda dengar apa yang saya cakap, anda dengar saya kata istighosah macam tu tidak disyariatkan, tapi anda sebarkan persepsi yang berbeza. Kalau anda masih ada takwa Allah, takut kepada Allah, taubat. Minta maaf, PM saya tak apa, tak payahlah minta maaf. Heboh nanti malu pula, anda orang ada kedudukan, orang hebat. PM pun sudah cukup, kata saya silap, saya minta maaf. Bukan hidup lama atas dunia, kita tak. Pejam celik kan mati. Nak bawa ke mana persengketaan? Nak bawa ke mana ego dan juga nama baik? Kan depan Allah masing-masing kena jawab. Baik. Jadi itu alasannya bahawa dibolehkan menabur bunga di atas kuburan, mengharapkan keberkatan, disokong oleh hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, marra Nabi SAW bihaitin min hitanil Madinati aw Makkah. Ya. Jadi syakum minar rawi. Perawi pun tak berapa pasti. Yang pasti Nabi SAW lalu di sebuah kuburan daripada kuburan Madinah atau Mekah. Biasalah kadang-kadang orang tak ingat. Yang dia ingat Nabi lalu dekat tepi kubur. Kubur kat Mekah, dekat Madinah. Salah satulah. Yang penting lalu tepi kubur, fa sami'a sauta insanaini yu'azzabani fi kuburihima. Lalu dengan izin Allah Taala Nabi SAW mendengar suara dua orang yang diazab di dalam kubur. Ya, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kadang orang zaman sekarang dia pelik-pelik terus dia istihza. Dia buat main pasal benda tu pelik. Ini peliklah ni. Tapi ini berlaku pada Nabi SAW. Ya. Yang berlaku kepada Nabi SAW sebagai mukjizat, boleh berlaku kepada umat sebagai karamah. Jangan kamu mudah-mudah istihza. Ya, baik. Jadi dengar, dua orang ni sedang diazab. Faqala Nabi SAW, yu'azzaba wa ma yu'azzabani fi kabirin. Dua orang ni sedang diazab dan tidaklah mereka diazab pada sesuatu yang mereka sangkakan dosa besar. Jadi kadang kita ingat dosa itu main-main. Tak ada apalah, benda ni remeh. Padahal di sisi Allah diazab. Itu maksudnya. Summa qala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi. Yang seseorang itu dia tidak istitar daripada kencingnya. Dia pakai selak kain pancur. Jadi orang nampak. Ya. Dia tak sepatutnya buang air ni cari sitar, cari tempat yang tertutup. Kemudian yang seorang lagi pula yamshi bin namimah, pi sana pi sini duk mengadu domba, duk create permusuhan di kalangan manusia. Jumpa A, weh hang tahu tak B kata kat hang macam-macam nampak je baik, pergi kat B kata A tu nampak je lagu tu, dia duk mengumpat Jadi akhirnya bergaduh A dan B. Dia rasa benda tu seronok-seronoknya. Tak ada apa pun, tapi rupanya diazab di dalam kubur lagi. Summa da'a bi jaridatin fakassaraha kisrataini. Lalu Nabi SAW meminta diberikan satu pelepah tamar, lalu baginda mengoyakkan kepada dua bahagian. Fa wada'a ala kulli qabrin minhuma kisratan. Lalu Nabi SAW meletakkan di atas setiap daripada dua kubur tu satu belahan. Kan pelepah tamar tu dia belah dua, satu di sini, satu di sini. Lalu faqila lahu ya Rasulullah lima fa'alta hadza. Lalu ditanya oleh orang, wahai Rasulullah, kenapa baginda buat macam ni? Qala sallallahu alaihi wasallam la'allahu ayyukhaffafa anhuma ma lam taibasa. Nabi sallallahu menerangkan moga-moga diringankan azab kedua orang ini selagi mana dua pelepah ini tidak kering. Lalu di situlah ulama istimbat. Kalau kita orang biasa dengar, macam tu ceritanya, Masya Allah. Selesailah. Tapi ulama dia gali, apa kaitan diringankan azab dengan selagi pelepah tamar tidak kering. Mereka kaitkan ayat Quran tadi. Setiap sesuatu tu ada tasbih dia. Maka ini menunjukkan bahawa pelepah tamar yang belum kering itu, sebagaimana yang diketahui, bertasbih kepada Allah Ta'ala. Dan selagi mana ada tasbihnya itu memberi manfaat kepada orang mati. Lalu dipertimbangkan lagi. Kalau tasbih seumpama pokok pun, pelepah tamar pun boleh memberi manfaat meringankan azab orang mati, takkanlah tasbih anak Adam tak ada manfaat apa-apa.
Sedangkan Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak Adam berbanding makhluk yang lain. Ya, pokok yang tak mukallaf, tak ada semayang, tak ada puasa, hanya tasbih saja pun tasbihnya bermanfaat. Tak tahu tasbih anak Adam tak ada manfaat. Kalau tasbih biasa subhanallah pun memberi manfaat kepada si mati, takkanlah membaca kalam Allah, ayat Al-Quran untuk orang mati tak ada manfaat. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, walaupun diriwayatkan daripada beliau, bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada si mati pahalanya, tetapi beliau menganjurkan membaca Al-Quran di sisi kuburan. Imam Syafi'i menganjurkan membaca Al-Quran di sisi kuburan. Kenapa? Kerana ada manfaat. Quran itu ada barakah, ada kebaikan. Tapi itu untuk orang hidup saja. Untuk orang mati sekalipun ada manfaat daripada bacaan Al-Quran. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah kepada orang yang mati di kalangan kamu itu surah Yasin. Mana ada manfaat? Takkanlah Nabi SAW suruh buat satu benda tak ada manfaat. Oh, tapi maksud mautakum tu orang yang hampir mati, kedua-duanya. Nah, orang yang hampir mati pun sunat kita baca Yasin, orang yang dah mati pun sunat kita baca Yasin. Baik. Jadi ini dalil kenapa para ulama membolehkan menabur bunga yang masih segar di atas kuburan. Moga-moga sebagaimana yang diindikasikan dalam hadis, tasbih daripada seumpama bunga, pelepah, ranting yang masih segar ini meringankan azab ataupun memudahkan urusan si mati. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah diterangkan istambatul ulama. Mana ulama gali. Kalau ikut zahir hadis macam tu je lah cerita dia. Tapi ulama menggali daripada Nabi SAW tadi meletakkan ataupun memancapkan dua pelepah tadi atas kubur, bahawa meletakkan pohon-pohon dan juga bunga-bungaan itu masih lagi dianggap mengikut sunnah dan tidak diterangkan kaifiatnya. Tetapi kalau ikut dalam hadis sahih, Nabi SAW meletakkan pada setiap kuburan itu satu, maka meratailah kepada sekalian kuburan. Maknanya ada orang kata ini hanya khususiah Nabi, tetapi pandangan para ulama mengatakan umum, boleh dilakukan oleh umat dengan tujuan yang sama. Jadi tak kisahlah nak letak di bahagian kepala ke, di bahagian kaki ke, mana-mana bahagian kuburan lah, itu mengikut kepada sunnah Nabi SAW. Cuma ada riwayat yang mengatakan bahawa Nabi SAW meletakkan di bahagian kepala kuburan tu, di bahagian kepala mayat, tapi ikut kebanyakan ulama tak masalah. Mana-mana bahagian juga boleh. Jadi selesai kita menilai amalan yang pertama daripada amalan yang diamalkan di kuburan, iaitu amalan menabur bunga. Next insya-Allah kita akan lihat yang kedua, amalan menjirus air di kuburan. Ini pun biasa. Lepas ke bumi, keluarga jirus air di kuburan. Maka ada orang kata itu tak ikut sunnah. Sunnahnya bukan demikian. Ada Nabi SAW jirus air. Oh, itu hanya untuk bagi supaya debu tak berterbangan. Jadi itu kan timbul orang pun jadi confused. Makanya insya-Allah dalam kuliah akan datang kita akan bincangkan apakah hukum menjirus air di kubur setelah pengkebumian. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataqadda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma qulna min dhulil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.